Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu koperasi. Kita pergi kepada topik yang terakhir untuk slot peranan dan tanggungjawab anggota lembaga ini, iaitu penyelesaian pertikaian. Apa yang dimaksudkan dengan penyelesaian pertikaian, kita boleh merujuk kepada subsection 82.1 yang mana pertikaian di dalam koperasi hendaklah dirujuk kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. Yang mana rasionalnya kenapa kita hendaklah merujuk kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, supaya kes-kes ini seboleh-bolehnya kalau dia boleh diselesaikan secara dalaman, kita hendaklah selesaikan secara dalaman terlebih dahulu, ya. Kemudian kita tengok kepada subsection 82.3 yang mana dalam subsection 82.3, Suruhanjaya boleh apabila diterima rujukan pertikaian, dia boleh memutuskan sendiri pertikaian itu. B. Merujukkan kepada seorang penimbang tara ataupun penimbang-penimbang tara bagi dibereskan, iaitu ataupun dia boleh, ya, dia juga boleh mengarahkan kita merujukkan pertikaian itu kepada tribunal yang ditubuhkan di bawah subsection 83 ataupun mengkehendaki mana-mana pihak yang berkaitan merujukkan pertikaian itu kepada mahkamah. So kita dah jelas, tuan-tuan dan puan-puan, pertikaian ini kita boleh membuat penyelesaian pertikaian seperti mana yang diarahkan oleh Suruhanjaya, sama ada Suruhanjaya memutuskan sendiri pertikaian tersebut, merujukkan kepada penimbang tara ataupun merujukkan kepada tribunal, ataupun juga merujukkan pertikaian tersebut terus kepada mahkamah. So kita pergi kepada slide yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu jenis-jenis pertikaian di bawah section 82 Akta Koperasi, iaitu pertikaian mengikut section 82, ya, Akta Koperasi. Pertikaian boleh dirujuk, ya, yang mana dia jenis, jika kita tengok pada section 82.1, jika pertikaian yang menyentuh tentang penubuhan koperasi, kita boleh merujukkannya di bawah section 82, jenis-jenis pertikaian tentang penubuhan koperasi. Kemudian undang-undang kecil, yang mana undang-undang kecil ini sebagai contoh, kita buat pindaan terhadap undang-undang kecil, tetapi pindaan tersebut belum lagi diluluskan oleh Suruhanjaya. So maknanya kita telah melanggar perintah-perintah yang terdapat di dalam undang-undang kecil. Ini adalah kita boleh jenis-jenis pertikaian. Kemudian pemilihan pegawai-pegawai, ya. Cara pemilihan pegawai tersebut dibuat. So ada kriteria yang kita tengok dalam undang-undang kecil, bagaimana pemilihan pegawai-pegawai dilakukan di dalam mesyuarat agung tahunan. Sebagai contoh, pegawai ini apa yang ditakrifkan sebagai pegawai mengikut section 2 Akta Koperasi 1993, pegawai itu terdiri daripada seorang pengurusi, setiausaha, bendahari atau mana-mana anggota lain lembaga, termasuklah ketua pegawai eksekutif dan mana-mana orang yang telah diberikan kuasa oleh lembaga, peraturan-peraturan ataupun perintah atau undang-undang kecil untuk memberi arahan berkenaan dengan urusan koperasi ataupun mana-mana pekerja. So kita kena tahu, ya, pegawai itu tidak termasuk juru audit dalam cara pemilihan pegawai ini. Selalunya yang kita boleh merujukkan kepada kes-kes pertikaian, ya. Kemudian kita tengok perjalanan mesyuarat agung, sama ada notis yang disampaikan kepada anggota-anggota itu jelas dia punya notis, ya, di mana tempat, lokasi, tarikh, bila kita nak adakan mesyuarat agung itu mesti jelas, dan juga quorum. Quorum ini yang selalu dipertikaikan sebab selalunya tidak cukup quorum yang anggota yang hadir
di dalam mesyuarat agung itu kadang-kadang belum menjelaskan sepenuhnya modal saham. Jika dia tidak menjelaskan sepenuhnya modal saham, dia belum lagi memperolehi hak sebagai anggota koperasi. Dia boleh hadir dan dia tidak boleh mengundi di dalam mesyuarat agung tahunan. Kemudian kita tengok kepada perjalanan mesyuarat agung. Perjalanan mesyuarat agung, kita tengok sama ada notis, quorum dan juga perjalanan mesyuarat agung tersebut. Adakah perjalanan mesyuarat agung ini mengikut fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan 14 dan juga garis panduan 14 yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan juga kita tengok kepada undang-undang kecil koperasi. Kemudian daripada segi pengurusan koperasi ini, kita tengok seksyen 45 liability anggota lembaga, sama ada mereka itu berhemat dan bertekun dalam melaksanakan menjalankan tugas sebagai seorang ahli perniagaan. Kemudian kita tengok juga kes penyelesaian pertikaian ataupun perniagaan koperasi tersebut. Kemudian kita pergi kepada slide yang seterusnya. Siapakah yang berhak untuk merujukkan pertikaian ini? Kita tengok kepada seksyen 82 juga, yang mana dalam seksyen 82 ini, siapa yang boleh merujukkan pertikaian ini adalah di kalangan anggota-anggota koperasi itu sendiri ataupun bekas-bekas anggota. Maknanya jika dia telah dibuang, so dia boleh menuntut merujukkan, ada hak untuk merujukkan kes-kes kepada pertikaian koperasi. Anggota-anggota yang telah meninggal, adakah anggota ini yang bangun daripada kubur untuk dia merujukkan pertikaian? Tidak. Mereka bagi anggota yang telah meninggal dunia, sama ada waris ataupun penama, dia boleh merujukkan pertikaian ini. Kemudian kita tengok juga koperasi juga boleh merujukkan pertikaian. Orang untuk menjadi seorang anggota, bekas anggota atau anggota yang mati dengan koperasi itu, lembaganya atau mana-mana pegawai koperasi, dan di antara koperasi itu atau lembaganya dengan mana-mana pegawai koperasi itu, ataupun di antara koperasi itu dengan mana-mana koperasi. Ini telah diperuntukkan dalam seksyen 42(1) A, B, C dan juga D, yang mana pertikaian ini hendaklah dirujukkan kepada Suruhanjaya Koperasi bagi keputusannya. So maknanya kita dah tahu pihak yang berhak merujukkan pertikaian adalah di kalangan anggota-anggota, bekas anggota, orang-orang yang menuntut melalui anggota-anggota, bekas anggota dan anggota-anggota yang meninggal dunia. Dan B, di antara seorang anggota, bekas anggota atau orang yang menuntut melalui seseorang, bekas anggota atau anggota yang mati dengan koperasi itu, lembaganya ataupun mana-mana pegawai koperasi itu, dan seterusnya di antara koperasi itu atau lembaganya dengan mana-mana pegawai koperasi itu, dan di antara koperasi itu dengan mana-mana koperasi yang lain. So maknanya jika kita ingin merujukkan kes kita kepada tribunal, adakah kita anggota koperasi, adakah kita bekas anggota koperasi, ataupun kita koperasi ataupun pegawai-pegawai koperasi. So maknanya kita dah tahu takrifan pegawai koperasi ikut Seksyen 2 Akta Koperasi, yang mana terdiri pada pengurusi setiausaha, bendahari dan mana-mana anggota lembaga, termasuk juga pegawai eksekutif koperasi, pegawai ketua eksekutif koperasi, pekerja-pekerja ataupun orang yang telah diberikan amanah oleh lembaga. So ini adalah pihak yang boleh berhak merujukkan kes-kes pertikaian kepada tribunal koperasi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan apa yang telah saya bincangkan tentang tugas dan juga peranan dan tanggungjawab anggota lembaga koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah penjelasan saya tentang peranan dan tanggungjawab anggota lembaga yang tuan-tuan dapat lihat
yang mana tugas dan sebagai anggota lembaga adalah satu amanah yang besar yang tuan-tuan dan puan-puan harus pikul dan laksanakan, dan ianya termaktub di dalam undang-undang. Semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.